Iaitu untuk pusingan yang pertama ini. Pusingan yang pertama ini kita akan cuba korek daripada ahli panel kita tentang persepsi mereka terhadap tajuk ini. Kalau kita tengok mahasiswa, word ataupun perkataan mahasiswa itu mahasiswa, besar itu, maha itu dah kira besar lah. Jadi sebenarnya kita nak tengok, adakah secara literalnya mahasiswa ni orang yang melanjutkan pelajaran ke dalam ke institusi pengajian tinggi, tapi adakah melanjutkan pelajaran itu dah cukup, tapi kira duduk di dalam bilik kuliah dan duduk di bilik saja, pergi belajar, lepas tu ambil exam dan dipanggil mahasiswa. Ataupun orang yang memang bergerak untuk memperjuangkan atau bergerak di dalam kelab ataupun gerakan-gerakan mahasiswa ini yang kita panggil sebagai mahasiswa yang sebenar. Jadi saya rasa saya serahkan persoalan ini untuk merungkaikan siapakah mahasiswa itu yang sebenarnya kepada saudara Akrab. Sebut saja dalam lipatan sejarah, dalam mana-mana kisah sirah, bila kita cerita pasal baginda Rasulullah SAW, pastinya ada di kiri dan kanan baginda ialah semua anak-anak muda yang bersemangat, yang kental akidah mereka, yang bersama mendokong perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan hari itu anak muda tersebut telah pergi berlalu, ada yang menempuh gelaran syahid, dan masing-masing sedang berlumba-lumba bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini inilah di hadapan saya kira barisan pengganti perjuangan baginda Rasulullah SAW. Juga saya raihkan rakan-rakan kita yang non-Muslim ada juga bersama kita yang berkongsi, insya-Allah yang turut terlibat tidak terlepas daripada lipatan sejarah, bentuk sebuah coretan catatan sejarah bila sebut soal mahasiswa ataupun gerakan mahasiswa. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut yang berkenaan soalan ni, macam moderator pula. Saya biasa jadi moderator, jarang jadi panel, sekali dua lah. Biasanya jadi moderator. Disebut soalan tadi berkenaan dengan mahasiswa dalam arti kata sebenar. Saya tak nak ambil malam ni berkenaan dengan apa yang disebut dalam kamus dewan ataupun apa yang telah diterjemahkan oleh pakar-pakar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa Rohingya ke, bahasa Palestin ke, apa sahaja bahasa yang lain. Jadi kita dah biasa kita baca ataupun biasa kita dengar mahasiswa ni adalah satu kelompok yang menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi, khususnya dalam universiti, dengan mendapat satu sistem yang formal, khusus, kelas juga dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai mahasiswa. Apa yang saya nak malam ni ialah kena dengan tajuk kita aktivism, student activism, aktivisme mahasiswa. Saya nak pergi yang pertama sekali ialah kita lihat kembali kepada sirah baginda Rasulullah SAW. Kita kaji sikit bagaimana mahasiswa di zaman Rasulullah SAW sebelum kita pergi kepada realiti aktivisme mahasiswa hari ini, tepat ataupun tidak kepada acuan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang Ustaz kata, bagaimana terbentuknya mahasiswa di Universiti Kota Mekah waktu itu, kalau kita boleh pinjam bahasa, terlahirnya graduan-graduan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lahirnya graduan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, lahirnya graduan seperti Zubair Al-Awwam, lahir juga gelaran yang biasa kita dengar bagi peminat-peminat Usrah, Mus'ab bin Umair, juga duta pertama Islam ke bumi Madinah ataupun nama awalnya sebagai Yasrib. Lahirnya graduan pada waktu itu. Mereka yang dibentuk oleh universiti sistem pendidikan di zaman Rasulullah SAW yang menekankan aspek pertama sekali adalah ketahanan akidah dalam diri mereka. Sebagaimana disebut oleh Imam Hasan Al-Banna, 4 ciri yang mesti ada pada seorang pemuda. Siapa Imam Hasan Al-Banna? Seorang gerakan pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin yang hari ini mula memerintah di bumi Mesir secara mutlak, secara menyeluruh, menjadi presiden memegang jawatan. Dr. Morsi hari ini kita lihat disebutkan 4 perkara. Yang pertama, pemuda itu yang betul-betul mahasiswa yang tulen itu sebenarnya pertama sekali mesti ada dalam diri kita ialah keimanan yang kuat ataupun akidah yang utuh, keyakinan terhadap pegangan kita, pegangan yang kuat. Minta maaf kalau saya boleh guna bahasa
Bimbang nak sebut takut jadi nampak liberal. Tidak, mohon dijauhkan daripada Allah SWT. Jadi, takut jadi liberal. Mana-mana agama sekalipun, kalau dipegang betul dengan agamanya, sebab tak ada agama yang mengajar kepada kejahatan secara basic. Okay. Bahkan Islam mengajar lebih daripada bukan setakat tak buat jahat, bahkan menganjur kepada kebaikan dan mencegah juga kemungkaran. Akidah yang kuat mesti ada dalam jiwa pemuda. Yang kedua disebut di masa rebana ialah dalam diri pemuda itu mesti ada satu keazaman yang membara. Dia mesti letak keazaman yang membara dalam diri dia setelah diperkemaskan dengan kekuatan akidah. Dan yang ketiga disebut di sini di masa rebana ialah tak cukup dengan akidah yang kuat, keazaman yang membara, dia mesti ada satu keikhlasan ataupun kejujuran dalam pemuda itu, dalam mahasiswa itu mesti ada kejujuran dan keikhlasan dalam diri mereka. Bila mana keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah menepis, menolak jauh segala kepentingan diri, menolak jauh segala populariti remeh, menolak jauh segala capaian kepentingan duniawi semata-mata, sebab dia hanya menuju kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebat orang yang ada bai'ah ataupun janji taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menepis segala kepentingan duniawi yang lain. Dan yang keempat disebut oleh Masa Al-Banna, tak cukup dengan itu, anak muda, mahasiswa khususnya mesti ada satu usaha yang gigih, satu ketekunan, satu usaha yang tanpa mengira batasan. Aku nak juga capai matlamat yang aku nak tuju. Usaha yang menggila. Kalau kita boleh relate dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff, kita sebutlah sebelum ni, biasa kita dengar bagi pencinta-pencinta gerakan Islam ataupun gerakan mahasiswa Islam, bila mana Allah sebut satu pakej yang lengkap. Dalam ayat ke-10 Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, hendakkah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan, suatu bisnes, satu pelaburan yang menguntungkan kamu. Bukan setakat untung kamu, tapi tunjikum min azabin alim, bebas daripada azab yang pedih. Big picture, vision yang lebih jauh, bukan setakat dunia tapi akhirat juga bebas. Apa dia? 3 package. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Allah hadiahkan pula kepada kamu, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalika huwal fawzul azim. Ini ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada keazaman tu'minuna billahi wa rasulihi. Baik, kita kembali pada soalan kita secara lebih tepat. Inilah kita sebut dengan contoh gambaran yang dilahirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita sebut bila sama oleh Rasulullah sebagai ikutan kita, contoh kita, idola kita. Dan hari ini biasa kalau mengisi borang, siapa tokoh idaman? Ramai ditulislah Tok Guru sekian, Tun sekian, Profesor Doktor sekian, macam-macam idola kita boleh. Tapi kita kena meletakkan idola tertinggi ialah baginda Rasulullah SAW. Contohnya bagaimana dilahirkan tokoh pemuda seperti Arqam bin Abi Arqam, yang pada usia belasan tahun menjadikan rumah dia sebagai markas permulaan gerakan waktu itu. Dan di ketika waktu itu kerajaan pemerintah, kalau tahu siapa yang buat, yang membantu gerakan Rasulullah, dan saya bukan setakat pancung bunuh, bahkan nak lenyapkan tu daripada atas muka bumi. Belasan tahun Ali bin Abi Thalib yang rela leher dia diletak pedang pada usia mahasiswa macam kita. Begitu juga Sultan Muhammad Al-Fatih yang biasa kita dengar. Biasa Al-Fatih orang ingat Ustaz Syari lah kan. Sebab dia antara yang rajin kaji bab Al-Fatih. 21 tahun di belakang dia ada 150,000 angkatan tentera. 24 tahun baru graduate universiti UTP. Kan? Al-Fatih ini tadi di belakang dia ada 250,000 angkatan tentera. Kita bangga bila graduate universiti, siapa belakang? Tak ada. Tak ada orang. Siapa belakang? Adalah Joe, adalah Penang, Mina seorang di belakang kita. Siapa belakang kita? Ya, aku setiap subuh aku akan persiapkan diri aku jubah wangi-wangi saf depan di masjid. 4 tahun di UTP, 4 tahun lah aku subuh berjamaah di masjid. Tapi 4 tahun tersebut tak dapat aku nak bawa seorang pun rakan sebelah katil aku untuk bersama-sama dengan aku berjemaah di masjid.
gagalnya kita dalam menggerakkan idealisme mahasiswa sebagaimana dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW. Saya mohon maaf kalau saya mulakan dengan perkara dasar yang agak umum, luar sikit daripada soalan kita, sebab ini yang penting dalam kita meletakkan satu track kepada gerakan mahasiswa. Macam mana sekalipun, inilah track dia. Baik, saya nak bagi point kepada yang kedua. Dah habis masa? Belum Nabi. Moderator takut tu. Jangan halang anak muda. Masuk macam tu kan, tak boleh halang tu Ustaz. Dia lagi lawan, dia suka halang. Kalau tak halang nasi, tak ada cabaran lah. Hilang pula point ni. Baik, kita boleh tengok dalam lipatan sejarah. Saya tak nak sebut sejarah gerakan mahasiswa, rakan-rakan sekalian mahasiswa semua, sebab masing-masing pekaji sejarah ada bacaan sejarah kepada gerakan mahasiswa itu. Okay? Ada yang sebut gerakan mahasiswa di era 70-an lebih dominan ialah gerakan mahasiswa sosialis. Ada yang mengkaji sejarah dari perspektif Islam, melihat di era 70-an yang dominan ialah gerakan mahasiswa Islam seperti PKPIN. Kemudian hujung tahun 90-an, menghampiri awal 90-an, muncullah Games sebagai contoh. Masing-masing ada perspektif dan kayu ukur kepada gerakan mahasiswa. Saya melihat kepada perkara ini, gerakan ataupun mahasiswa itu sendiri, bagaimana dalam gerakan mahasiswa, tiada kayu ukur yang jelas dan tiada satu kayu ukur yang tetap. Inilah gerakan mahasiswa yang aktif, inilah gerakan mahasiswa yang lesu. Masing-masing ada gerakan dia sendiri. Kalau kita lihat dalam perspektif Islam sendiri pun, bila kita sandarkan kepada 5 fik yang utama bila gerakan politik ataupun siasah ini, mesti disandarkan kepada fikul nusus, fikul awlawiyat, kemudian fikul taghyir, kemudian fikul waqi' dan fik muwazanah. 5 perubahan ini bergantung kepada zaman dan ketika. Kalau dulu mungkin mahasiswa perlu bakat haya untuk menunjukkan mahasiswa ini berguna dan relevan, suara mereka didengari di kalangan masyarakat. Bakat haya letak kat tengah dataran merdeka. Kerajaan pun kena istihad darurat. Sebab di Malaysia ni senang je nak buat darurat. Bakat haya letak tengah jalan darurat, tapi jangan buat. Saya tak syorkan. Okay? Bukan caranya. Dia ikut keadaan dan ikut suasana masa. Apa yang penting ialah kita meletakkan asas sebagaimana dibentuk oleh Islam, bahawa sebagaimana berlaku dalam peristiwa Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Bagaimana mereka meletakkan asas kekuatan dalam diri mereka ialah akidah yang kuat. Akidah yang kuat mendorong mereka untuk meletakkan matlamat yang jauh, bukan setakat nak capai suara mahasiswa didengari, bukan nak capai setakat mahasiswa peranan mereka diiktiraf, bukan nak sampai mahasiswa sebagai peranan masalah mereka diselesaikan dengan cara orang muda, tapi apa yang lebih jauh, aku terkorban pun tak apa, asalkan Islam ataupun kebenaran berlandaskan syariatullah tercapai dan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Dan saya nak rumuskan soalan ini rakan-rakan semua. Bila saya sebut panjang lebar soal begini, mahasiswa yang tak ada perasaan terhadap perkara yang disebutkan tadi, mahasiswa mereka yang berulang alik ke bilik kuliah dan kelas, ke bilik tidur, lapar sikit biarkan, rasa sakit perut sikit buang, rasa dahaga sikit minum air mineral botol mesra kan. Saya terfikir kenapa mesra? Oh, Petronas, UTP, lupa. Dan mahasiswa yang hanya berada di persekitaran itu, dia sebenarnya telah menafikan diri mahasiswa itu sendiri, dan dia telah mencemarkan status mahasiswa yang pastinya berbeza daripada kelompok yang lain. Inilah mahasiswa sebenar. Tak kira lah aktivis mahasiswa baik ataupun mahasiswa yang intelek, PhD pun dia, master pun dia, degree pun dia, mesti disumbangkan ke lapangan masyarakat, mesti terlibat dalam suasana sebagainya. Tak kira lah sama ada gerakan dakwah, gerakan kebajikan, gerakan pendidikan maupun gerakan politik, masing-masing boleh pilih, asalkan mahasiswa itu dalam kilang universiti ini dikeluarkan untuk diterjemahkan di setiap inci lapangan masyarakat, insyaAllah. Itu saja untuk permulaan. Mohon maaf. Terima kasih kepada saudara Akram.